Turki ucap terima kasih kepada Malaysia bantu mangsa gempa bumi. McDonald akui perang Gaza rugikan syarikat. Ditarik gelaran Ratu Cantik kerana hubungan sulit dengan suami orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Next Step Global. 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Kejadian gempa bumi menggegarkan Turki hingga meragut ribuan nyawa. Masih lagi terngiang-ngiang di ingatan rakyat negara itu sejak setahun yang lalu. Namun disebabkan kejadian itu, bumi Turki tidak lagi kelihatan seperti dahulu. Ekoran mengalami pemulihan luar biasa. Ketika insiden malang itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia antara terawal tiba di Turki bagi membantu operasi mencari dan menyelamat, dengan pasukan itu berjaya digerakkan dalam tempoh 24 jam. Bantuan kemanusiaan Malaysia disambut baik oleh rakyat Turki, terutama mangsa gempa bumi. Isyarat itu jelas membuktikan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara melangkaui kerjasama dalam sektor perdagangan, perniagaan, pendidikan dan silang budaya. Sementara itu, Ketua Bomba dan Polis Perbandaran Metropolitan Gaziantep Kafir Yilmaz berkata, beliau amat mengagumi kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempamerkan keprihatinan terhadap rakyat Turki dengan menyalurkan sumbangan dan bantuan. Ketua Pegawai Eksekutif McDonald's, Chris Kempczynski berkata McDonald mengakui perang di Gaza antara faktor syarikat itu gagal mencapai sasaran jualan suku tahunan pertama dalam tempoh 4 tahun. Pengerusi restoran makanan segera itu, perang itu mempunyai impak ke atas jualan di negara Asia Barat dan negara majoriti Islam lain seperti Malaysia dan Indonesia. Pertumbuhan jualan bagi restoran itu di Asia Barat, China dan India pada Oktober-Disember mencapai hanya 0.7%, jauh di bawah jangkaan pasaran sebanyak 5.5%. Penurunan berlaku selepas pelanggan di negara-negara Islam berkempen untuk memboikot McDonald sebagai tindak balas kepada franchise Israel yang menyumbangkan makanan percuma kepada tentera Israel. Berikutan pengumuman McDonald Israel, pemegang franchise di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Emirat Arab Bersatu, Jordan, Mesir, Bahrain dan Turki secara kolektif memulakan dana bantuan kepada rakyat Palestin di Gaza. Seramai 10 anggota polis terbunuh selepas berpuluh-puluh militan melancarkan serangan ke atas sebuah balai polis di utara Pakistan semalam. Militan itu melancarkan serangan kejam itu sebelum beberapa hari rakyat Pakistan keluar mengundi dalam pilihan raya umum yang sebelum ini menyaksikan berpuluh-puluh calon dan penyokong parti politik diserang ketika berkempen. Pemangku Perdana Menteri Pakistan, Anwar ul Haq Kakar mengecam sekeras-kerasnya serangan itu. Menurutnya, seramai 10 anggota dan pegawai polis manakala 4 lagi cedera dalam serangan ke atas balai polis Chonduan di daerah Dera Ismail Khan pagi kemarin. Seorang pegawai kanan kerajaan turut memaklumkan bahawa wujud ancaman serius di selatan Khyber Pakhtunkhwa di mana serangan itu berlaku. Bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra didakwa atas pertuduhan fitnah diraja berhubung komen yang dibuatnya hampir sedekad lalu, kata pegawai pada Selasa, walaupun masih belum jelas sama ada kes itu akan dibawa ke mahkamah. Menurut polis Thailand, Thailand mempunyai beberapa undang-undang fitnah diraja yang paling ketat di dunia yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga terdekatnya dengan setiap pertuduhan membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun. Bilioner kontroversi Thaksin pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali tetapi digulingkan dalam rampasan kuasa 2006 kembali dari buangan pada Ogos tahun lalu dan serta-merta dipenjarakan atas tuduhan lama berhubung rasuah dan salah guna kuasa.
Prayut Pecharakun, jurucakap Pejabat Peguam Negara berkata, pendakwa raya akan menunggu polis menyelesaikan siasatan mereka sebelum memutuskan sama ada meneruskan kes terhadap Thaksin. Namun Thaksin menafikan pertuduhan itu dan menulis surat kepada Peguam Negara untuk meminta layanan adil. Ratu cantik Miss Japan Carolina Shino terpaksa melepaskan statusnya itu meskipun hanya sebulan memegang gelaran tersebut. Ianya berlaku akibat kontroversi kisah hubungan sulit model kelahiran Ukraine berusia 26 tahun itu dengan suami orang terbongkar. Sebelum ini, kejayaan Shino memenangi gelaran Miss Japan mencetuskan kontroversi kerana ibu dan bapanya berketurunan Ukraine. Ia berikutan ramai pihak mempersoalkan pemilihan wanita bukan berdarah Jepun sebagai juara pertandingan Ratu Cantik itu. Kini Shino sekali lagi mencetuskan kontroversi selepas majalah Shukan Brunshun mendakwa dia menjalinkan hubungan cinta dengan seorang doktor yang telah berkahwin. Bagaimanapun, mereka mengeluarkan kenyataan baru pada Isnin bahawa Shino masih menjalinkan hubungan dengan kekasihnya meskipun mengetahui lelaki itu telah berkahwin. Pakar bedah dan kaki tangan perubatan di Beijing, China dipuji kerana kekal tenang hingga berjaya menjalankan pembedahan otak ke atas seorang pesakit walaupun berlaku gegaran susulan gempa bumi yang kuat bermagnitud 7.1. Media China melaporkan pakar bedah saraf di barat China, An Shufang, sedang melakukan prosedur kraniotomi apabila gempa bumi kuat melanda wilayah autonomi Xinjiang kira-kira 2 pagi 23 Januari yang lalu. Kraniotomi adalah pembedahan bagi membuang sebahagian tulang daripada tengkorak untuk mendedahkan otak. Pasukan perubatan itu menyelesaikan pembedahan walaupun dalam keadaan gempa bumi. Media tempatan melaporkan 3 orang maut ketika gegaran di daerah Uchuchpan dan jurucakap berkata jumlah kematian agak rendah untuk gempa bumi sekuat itu. Kejadian berlaku di Krabi, Thailand melibatkan seorang bapa didakwa menembak mati teman lelaki anak perempuannya kerana tidak bersetuju dengan hubungan mereka. Polis Thailand percaya bapa itu membantah cinta mereka kerana lelaki itu mempunyai sejarah penyalahgunaan dadah. Pegawai Balai Polis Nuwa Klong di Krabi menerima laporan mengenai kejadian tembakan maut di sebuah rumah di daerah Kok Yang kira-kira pukul 5 pagi. Mereka bergegas ke lokasi kejadian dan menemukan mayat seorang lelaki berusia 38 tahun di pintu belakang rumah. Mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dan dalam keadaan tidak berbaju, hanya berseluar pendek. Terdapat 3 kesan tembakan pada mangsa dan sebilah pisau sepanjang 20 cm ditemui di atas tanah. Sekian sahaja NetStep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di NetStep Global. Follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.